rancangan misteri jam 12. Anggaplah hanya sekadar hiburan sahaja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengar, yang bakal Casey sampaikan. Terima kasih kepada peminat-peminat rancangan MJ12 yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Eropah, di mana saja. Saya akan bacakan kisah yang pertama sebentar nanti. Sekali lagi, peringatan kepada semua. Misteri jam 12 hanya satu hiburan saja. Jangan ke mana-mana. Lebih banyak kisah-kisah misteri akan bersama anda sebentar nanti. Ria 897 MM. Kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Tengah malam ini yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah kiriman yang saya terima datang daripada Encik Muhammad Rizal Arifin. Adapun Casey boleh panggil saya Ijal. Pengalaman yang dikirimkan, Ijal menceritakan. Ini satu pengalaman kejadian yang menakutkan. Katanya saya ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Ia bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan, tapi bukan dari Singapura. Ini adalah kiriman email yang saya terima dari Malaysia. Beliau menjaga sebuah kondominium yang agak lama yang terletak di Shah Alam, Malaysia. Saya bekerja ikut shift. Ada kalanya saya kerja 7 pagi dan balik 7 malam. Ada kalanya saya kerja 7 malam dan balik pukul 7 pagi. Dan ada kalanya saya terpaksa overtime untuk 2-3 jam. Sebabnya ada yang mengambil cuti sakit pada saat-saat akhir. Sementara syarikat saya mengerahkan orang daripada tempat lain, saya kena jaga Casey. Kadang-kadang sampai 3-4 jam baru dapat orang untuk cover. Barulah saya boleh pulang. Ini sebuah kondominium. Dengar-dengar cerita kondominium yang saya jaga ni Casey, kata orang dah nak tutup. Yang dikatakan sini kondominium ni nak dirobohkan. Bila berita ni keluar, menjadi kecoh lah Casey. Penduduk-penduduk kita yang menjaga ni, penduduk seringkali bertanya soalan, pelbagai soalan, seolah-olah kita tahu akan semua jawapan kepada soalan-soalan yang ditanyakan. Bila nak tutup? Bila nak tutup? Ini kenapa mau tutup? Jadi, oleh kerana itu, pada waktu itulah, mereka yang menetap di sana akan diberikan wang pampasan. Selain dari itu juga diberikan masa untuk mencari tempat tinggal yang lain. Kerja saya sebagai seorang pengawal keselamatan, selain daripada menjaga front desk, iaitu pintu gerbang keluar masuk kondominium ini, saya juga kena buat rondaan Casey. Rondaan di bahagian keliling kawasan kondominium, rondaan dari tingkat ke tingkat. Kondominium yang saya jaga ni memang bangunan yang amat lama sangat-sangat. Jadi kata Ijal, apa yang terjadi begini kisah.
Waktu tu saya bekerja 7 malam sampai 7 pagi. Kalau shift malam cuma ada 2 pengawal keselamatan saja. Kalau satu buat rondaan, satu akan berada dalam bilik guard. Kalau kerja 7 pagi sampai 7 malam, mereka akan berikan 4 pengawal keselamatan. Sebabnya memang sibuk, kenderaan keluar masuk dan kena buat rondaan kerana lebih ramai orang, lebih sibuk, lebih ramai tenaga kerja yang diperlukan, kata Ijal. Casey, waktu tu sekitar jam 11 lebih malam. Kondominium ni dah banyak unit-unit rumah yang kosong. Tidak ada penghuni lagi. Dah tak ada lah. Tapi tetap kita kena naik atas. Satu persatu kita turun dan periksa. Pendengar Misteri Jam 12. Katanya Ijal, waktu tu giliran saya jam 11 lebih, saya pun mengambil walkie-talkie, sangkutkan dekat tepi tali pinggang saya sebelah kiri. Saya bawa handphone saya bawa lampu suluh dan saya berangkat. Katanya Ijal membuat rondaan. Mula-mula buat bahagian bawah kondominium. Kemudian kena naik atas, dari atas sampai ke bawah. Tak boleh turun lift, kena turun tangga, Casey. Bangunan kondominium ni cuma ada 2 unit saja. Jadi selepas bangunan pertama, pergi pula bangunan B. Naik atas, gunakan lift, turun bawah pakai tangga, pusing tengok koridor, pusing lagi tengok koridor, begitulah. Tapi masalahnya, ada tingkat-tingkat yang langsung tidak ada penghuni, Casey. Yang mana penghuni-penghuni, bekas penghuni ni semua dah berpindah sebab dengar cerita kondo ni nak dirobohkan. Pendengar Ria 897. Pada malam tersebut, sedang saya turun tangga. Dari tingkat atas tengah turun, tiba-tiba saya terdengar dengan jelas bunyi suara perempuan menangis. Dengar tak? Dengar tak? Jadi bila saya dengar, ini ada orang menangis ni. Saya pun tolak pintu. Sebabnya tangga kondominium ni ada pintu. Setiap tingkat ada pintu yang menutupi kawasan tangga. Saya tolak pintu dan baru saya terperasan, Casey. Tingkat-tingkat yang langsung tidak ada penghuni, lampu akan dimatikan. Jadi ini bermakna tingkat tu gelap, segelap-gelapnya. Saya tolak. Ya, katanya Ijal, beliau menolak pintu dekat tangga. Tolak pintu, saya terperanjat. Sebab gelap segelap-gelap alam. Jadi bila dah gelap, tingkat ni tak ada orang tinggal ni. Aku salah tingkat tak? Tapi dengar dengan jelas. Suara perempuan menangis, Casey. Saya pun keluarkan walkie-talkie saya. Den, hello, Den. Ijal tu Den. Ada apa? Aku dekat tingkat 10 ni. Ada apa? Asal? Tak ada. Tingkat 10 ni ada orang tinggal tak? Pendengar Ria 897, kata Ijal, sahabat kerja saya kata tunggu sekejap. Kau tunggu sekejap, aku cek dulu. Dia pun keluarkanlah satu log file, dia periksa. Pendengar Misteri Jam 12, sedang Ijal kata sedang beliau tunggu kawannya Din sedang periksa log file, tengok tingkat mana yang ada orang tinggal, tingkat mana yang kosong. Saya perasan tengah pegang pintu ni, kawasan tingkat atas 10 tu semuanya gelap. Tiba-tiba depan saya, Casey, nampak ada orang jalan. Seorang perempuan, rambut panjang mengurai, jalan tunduk. Sambil dia jalan depan saya, sambil itu saya terdengar suaranya dalam keadaan menangis, Casey. Bayangkan.
Den tu Ijal. Bro. Macam mana ni? Tingkat 10 ni ada orang tinggal tak? Tak ada lah. Aku periksa. Itu kau tak check lah. Kosong lah. Semua orang dah pindah. Bro. Kau biar betul. Aku dengar suara orang nangis tau. Tadi aku nampak ada orang jalan. Sini tak tulis pun. Nampak? Semua dah tutup dah. Dari unit 1 sampai unit 8 semua kosong. Okey. Aku tak check lah. Tapi aku dengar. Kau dengar apa? Tiba-tiba Casey, apabila saya kata aku dengar, kawan saya pun sahut. Kau dengar apa? Casey dia cakap, dengar suara perempuan menangis. Berbisik tak tahu datang dari mana. Saya ke belakang lepaskan pintu. Pintu tu tertutup dengan sendirinya. Daripada saya nak turun, periksa tingkat 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Pendengar Misteri Jam 12, saya batalkan niat. Saya turun tangga, turun, lompat. Turun, lompat Casey. Dalam perjalanan turun, mulut saya komat kamit membaca surah. Seolah-olah begitu lama Casey nak sampai dekat tingkat 1. Akhirnya bila sampai tingkat 1, saya tolak pintu. Pintu pula dikunci dari luar Casey. Bayangkan. Jadi kalau dia nak keluar, katanya Ijal, tingkat 1 ada pintu macam tingkat-tingkat yang lain. Dia kena tolak pintu tu, baru dia boleh keluar dan langsung pergi ke guard room. Masalahnya sekarang ni, apabila sampai dekat tingkat 1, pintu kunci. Saya tolak tak boleh tolak. Saya walkie teman saya. Den, pintu tingkat 1 lock lah. Macam mana ni? Kau kunci tak adalah, aku tak kunci lah. Alamak, macam mana sekarang ni? Tak apa. Kau naik balik tingkat 2. Kau masuk lift. Kau pakai lift, kau turun. Aku tak boleh tinggalkan sini. Aku nak tanya kau tingkat 2 ada orang tinggal tak? Kejap. Periksa lagi. Tingkat 2 pun dah kosong tau. Tak ada orang tinggal. Kau tak boleh datang sekejap ke? Tak boleh lah. Dangerous lah. Tak apa. Kau pergilah naik tingkat 2. Kau tekan lift, kau turun bawah. Cepat Apa-apa kau walkie aku. Ijal tidak ada pilihan. Saya, kata Ijal, terpaksa naik balik tangga Casey perlahan-lahan. Tingkat 1 naik tangga baru 1,5. Ada satu lagi tangga sebelum nampak pintu. Naik 1 lagi tangga. Tangan saya pegang pintu, dah meremang Casey. Saya tolak pintu, pintu terbuka. Tingkat 2 gelap. Gelap, sungguh gelap. Baru saya nak langkah kaki kanan masuk ke dalam kawasan lobi lift. Suara menangis tu Casey datang balik. Astaghfirullahalazim. Sudahlah. Aku ni kerja nak cari rezeki halal. Pergilah kau. Sudah, cukup. Sambil Ijal berjalan menuju ke arah lobi lift tingkat 2, Ijal bercakap, marah, kemudian baca surah, kemudian marah, kemudian baca surah. Suara tangisan tu, kata Ijal, semakin lama, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh Casey. Seolah-olah suara tu faham yang saya marah, faham yang saya berani, faham yang saya dah tak kuasa lagi Casey. Makin saya cakap, suara yang jelas makin jauh, makin jauh, makin jauh. Lega sangat. Jari telunjuk tekan butang. Lift dari tingkat 1 nak naik atas dalam hanya beberapa saat. Tiba-tiba saya rasa dekat belakang saya Casey, ada orang sedang berdiri Casey. Meremang bulu roma. Lift sampai, masuk lift.
Tangan saya meraba-raba butang sebab tak nak tengok. Kalau saya pusing, saya mesti akan nampak pintu lift yang terbuka luar. Saya nampak sesuatu berdiri dekat luar di belakang saya awal tadi. Jadi saya masuk tapi saya tak pusing. Tangan saya sedang cari butang nak tutup pintu lift. Mana ni? Mana? Apabila saya toleh sedikit saja untuk tengok butang lift. Sebab tak nampak kan, toleh sikit. Casey, dia ada dekat tepi lift, Casey. Ya Allah. Going down. Doors are closing. Pintu lift tutup. Turun ke bawah. Pintu lift buka. Saya lari macam lipas kodong pergi ke guardroom. Dan aku tak kira. Malam ni aku dah tak nak buat lagi lah rundaan. Kau buat seorang. Kau buatlah. Aku duduk sini. Malam tu saya tak buat. Macam mana punya paksa, saya takkan buat rundaan pada malam tu. Terpaksa teman saya buat. Tapi dia pun pandai. Dia cuma buat yang bawah aja. Yang atas, bila saya tanya, kata dia, lupakan sajalah. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu adalah kisah yang pertama daripada Muhammad Rizal yang berkongsi kisah dan nama yang digunakan, Kisi boleh panggil saya Ijal. Okey, baik. Terima kasih pada Ijal dengan kiriman kisah pengawal keselamatan. Kisah yang menarik, kiriman emailnya sebenarnya agak panjang, lebih panjang daripada apa yang saya baca. Jadi kalau sedang mendengar, mohon maaf sebabnya ada hal-hal yang mungkin saya pendekkan kisahnya menjadi padat dan menarik bila saya baca. Yang mendengar pun rasa macam menarik mendengarnya. Saudara, pada anda yang baru saja hidupkan radio anda, selamat datang ke rancangan Misteri Jam 12. Dan pelbagai kisah sebenarnya ingin saya ketengahkan. Di Facebook DJKC saya muat naikkan gambar dan saya tanya anda, peminat Misteri Jam 12 dari mana? Boleh kongsi dengan saya. Saudara, walaupun jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang kita dengar. Kalau sudah bersedia, kita teruskan lanjutkan kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah berikut ini saya ingin berkongsi sesuatu. Perkara ini berlaku agak lama dahulu. Tapi beliau katakan kalau boleh kisi kongsi dan bacakan kisah yang dialami. Katanya ramai orang ingin menubuhkan kumpulan-kumpulan paranormal mereka sendiri. Ada yang sekadar jalan-jalan ekspedisi pada waktu malam. Ada yang benar-benar nak cari hantu. Dan tak semua kumpulan-kumpulan paranormal ni mempunyai kekuatan. Ada ni sekadar kawan-kawan berkumpul,
pergi kubur waktu malam, pergi kawasan-kawasan tempat-tempat usang yang menyeramkan, tempat orang buang ancak, buang saka dan sebagainya. Kisah berikut ini berkenaan seorang anggota. Kononnya mereka ni 3 sahabat nak tubuhkan sebuah kelab, iaitu kelab paranormal. Jadi, apa yang berlaku? Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan nak diduga. Ini adalah peribahasa Melayu lah. Kalau ilmu tu citik, janganlah sampai nak buat sesuatu yang mana anda sendiri pun tak tahu dengan apa yang akan anda berdepan. Jadi akhirnya begini kisahnya. Ini kiriman daripada pendengar yang bernama Taufik. Saya dengan 2 orang sahabat saya, kami bertiga dah sepakat nak membentuk sebuah kumpulan paranormal. Tujuan kami senang kisi, tangkap hantu. Jadi pada satu hari hanya berbekalkan handphone dan lampu suluh. Handphone untuk rakam video dan juga rakam suara menggunakan voice recorder. Dan lampu suluh ni untuk membantu kita lah. Kalau kita jalan dekat kawasan-kawasan yang lecak, yang berlopak, mungkin kita akan menggunakan lampu suluh. Jadi kisah yang diceritakan di sini, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kita teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kan cerita 3 orang sahabat masuk kawasan tapak tanah perkuburan. Bukan kubur Islam. Dia masuk tapak tanah perkuburan yang lama. Lama terbengkalai, iaitu tapak tanah perkuburan di Bukit Brown. Yang mana sekarang ini Bukit Brown, kawasan Bukit Brown, Kopi Hill, ya, dekat Lonnie Road ni dalam proses pemindahan. Kubur-kubur ini akan dialihkan ke tempat yang lain dan tapak tanah perkuburan betul-betul sebelah Mediacorp ni, di situ akan dibangunkan menjadi satu projek pembinaan perumahan kemungkinan besar. Projek perumahan, bayangkan. Jadi mereka bertiga pergi ke tapak tanah perkuburan. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar bukan Singapura, Bukit Brown adalah tapak tanah perkuburan kubur-kubur lama Cina. Kalau saya katakan lama sangat-sangat, mungkin seawal 18 ataupun 1800. Ya, begitulah lama kubur yang wujud dekat Bukit Brown ini. Jadi mereka bertiga pergi menaiki satu kenderaan yang dipandu oleh seorang sahabat, berbekalkan handphone untuk merakam video, merakamkan suara dengan lampu suluh. Keluar sahaja daripada kenderaan, konon nak jalan sedikit nak ambil gambar lah dengan video. Awal tadi anda dengar saya dah putarkan suara ini kan? Jadi apa yang berlaku Casey? Saya dengan teman-teman saya, kami ni semua gairah. Keluar dari kereta, jalan beberapa tapak, dengar bunyi ini. Kami memang niat nak rakamkan dan tangkap video apa jua yang dapat dirakamkan. Masing-masing kisi toleh tengok antara satu sama lain. Terus mulut masing-masing cakap, kau dengar tak? Tiga-tiga cakap, kau dengar tak? Itulah, kuat Nasib lah kita. Macam bangga tau kisi. Bangga sangat-sangat sebab kita dapat dengar dengan jelas suara makhluk yang menakutkan ini. Sedang jalan, tiba-tiba bau daripada bau wangi, bau harum. Saya kenal dengan bau ni. Ini adalah bau bunga cempaka. Daripada bau bunga cempaka, untuk beberapa minit dia bertukar menjadi bau yang busuk seperti bangkai. Saya pernah mendengar orang katakan, kalau bau wangi dan busuk, yang datang tu berhati-hati sebab dia nak menyerang. Bila dah terhidu kisi, bulu roma meremang, suara tu hilang, dah tak ada lagi kita dapat dengar.
Kemudian perasaan takut mula meluap-luap. Saya terus toleh tengok teman-teman, kata, bro, dah lah, jom. Takkan nak balik? Kita baru sampai apa? Kau tak dengar ke tadi suara tu? Itu kalau dapat rekod tu, tak sempat pula aku nak keluarkan handphone, kata teman saya. Yelah, dia pun, kita balik sudahlah. Nanti kita tengoklah, kita dengar balik recorder dapat dengar tak? Bayangkan, teman saya 2 orang ni mati-mati tak nak balik. Apabila sedang jalan, saya dengan seorang sahabat saya dapati teman saya yang bernama Azri jalan bukan ikut kita. Dia jalan ikut kiri, jalan dan jalan. Ri! Azri langsung tak toleh. Jalan dan jalan. Pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya sampai dekat satu kawasan. Sampai dekat satu kawasan, katanya di sini, teman saya berdiri sambil melihat ke atas pokok. Saya dengan seorang lagi sahabat berdiri jarak yang agak jauh sambil kita memerhatikan sahabat kita bernama Azri berdiri dan mendongak ke langit. Azri! Langsung tak toleh, seolah-olah tak dengar yang kami panggil dia. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Salah seorang daripada teman saya ni, yang kita bertiga pergi sama-sama, rasanya dah terkena pukawan ke sampukan rasukan. Jadi seorang lagi datang akhirnya ke belakang, pegang bahu dengan tangannya, membaca dan baca. Baru dia sedar yang dia berada di hadapan sebatang pohon, entah apa yang dia buat di sana. Malam tu kita ringkaskan, tak dapat rakam, tak dapat keluarkan. Merakamkan untuk dikeluarkan bunyian-bunyian yang menakutkan. Mereka katanya terus pulang ke rumah dan mengambil iktibah daripada pengalaman ini. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, ini kiriman seterusnya yang ingin saya bacakan sebelum kita berehat dengan beberapa buah lagu. Saudara, kita kalau ada kalanya masuk tandas, saya yakin ramai menggunakan tandas awam. Ada kalanya tandas awam ni akan ada lukisan-lukisan abstrak yang dilukiskan pada tembok tandas, kadang-kadang dekat pintu tandas. Kiriman ini datangnya daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai namanya mana ni Black kata Black. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya pendengar daripada Malaysia. Saya adalah peminat rancangan MJ12. Nama saya Black dan Black menceritakan di sini pengalaman beliau. Katanya waktu tu masih muda remaja lah. Sekarang ni dah berumah tangga Kisi. Oh ya ke? Saya masuk tandas awam. Kemudian sedang saya nak keluar tandas awam tu, saya tak nampak dekat pintu. Nak berkenalan dengan gadis cantik manis. Dia letak namanya dan letak nombor telefon. Alah, tak apalah, kita cubalah Kisi. Mana tahu nombor tu betul-betul kan? Dululah masa muda remaja. Saya pun ambil nombor tu dan kemudian saya simpan lah. Waktu tu belum ada handphone lagi Kisi. Zaman-zaman dulu kan. Apa yang saya buat? Saya carilah telefon, public phone lah. Telefon untuk digunakan. Jumpa telefon tu, saya pun letaklah duit shilling masuk dalam tu. Saya tekan nombor. Tekan. Pertama kali saya tekan, tak dapat. Saya cuba lagi tekan nombor tu. Akhirnya ada berdering. Beberapa kali berdering. Kemudian selepas tu dia terus mati dan masuk ke voicemail.
Kalau zaman dulu Casey, waktu saya zaman remaja, voicemail ni antara benda yang paling penting sangat-sangat. Semua orang ada voicemail. Nanti sebelum ada voicemail, kita boleh rakamkan message pendek ataupun hanya sebut nama kita. Misal kata, Amy. Tut. Nanti kita kena tinggalkan message. Ataupun kita boleh katakan, hai, apa khabar semua? Sorry tak dapat jawab panggilan, tengah sibuk tinggalkan message lepas ni Tut. Jadi ada pilihan. Yang saya terperanjat sangat-sangat, telefon berdering, kemudian dia masuk voicemail. Voicemailnya kata di sini, aku wanita yang mati diperkosa. Engkau telah pun aku pilih. Nanti malam aku datang. Nanti malam aku datang. Nanti malam aku datang. Kemudian bunyi tut, suruh tinggalkan pesanan. Saya punyalah takut Casey. Pada waktu tu terus letak telefon. Ya, kata beliau letak telefon dan saya ni boleh bayangkan, saya boleh dengar mesej yang begitu panjang tu, boleh dengar sampai habis, sampai bunyi nada untuk kita tinggalkan mesej. Selepas tu saya berdiri dekat telefon, betul punya menyesal kenapa saya ambil nombor dekat belakang pintu tu. Casey, mungkin main-main orang sengaja nak takut-takutkan. Dipendekkan cerita, malam pun tiba. Anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Balik rumah. Waktu tu tinggal kampung Casey. Balik rumah, sampai rumah, masuk dalam rumah, kemudian terus pergi dapur. Balik dah malam, lapar pula. Yelah, dulu nak makan luar pun tak ada duit. Jadi tengok dapur, mak ada tinggalkan nasi goreng dengan telur Casey. Wah, Alhamdulillah rezeki ni. Saya pun apa lagi, cuci tangan, ambil air, letak tuang air, makan nasi goreng dengan telur. Tengah makan, kunyah-kunyah dekat bahagian belakang rumah dapur saya. Tiba-tiba saya dengar bunyi. Kata beliau, saya terdengar bunyi macam ada orang kata yang panjang, halus dan menakutkan. Tengah makan ni, sampai tak sempat nak telan, terbatuk saya dibuatnya. Saya toleh tengok belakang, tengok kiri. Bila tengok sebelah kanan, alamak, tingkap dapur tak tutup. Kenapa pula? Takut Casey. Angkat pinggan, angkat minuman saya, jalan, masuk bilik, makan dalam bilik Casey. Saya tak tahulah gangguan yang saya terkena pada malam tu ada tak mempunyai kaitan dengan apa yang saya lakukan ketika saya menelefon dan konon-konon nak berkenalan dengan seseorang. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Berkongsi gambar. Boleh ceritakan sedikit tentang gambar yang anda kongsi, dan saya akan kongsi gambar tu di Facebook Ria untuk anda tengok gambar itulah. Jadi macam mana? Silakan. Saya ni pada National Day yang baru lepas ni saya dengan keluarga pergi buat makan malam lah. So balik, itu kira gambar yang bakal awak share dengan pendengar ni semua. Sebenarnya dia kat luar rumah. Saya minta saya saja nak gambar nak ini lah, kata for fun. Betul-betul nak kat luar rumah. Kira saya tinggal rumah corner, nak jalan tu dah balik, nak ambil gambar, dah snap, macam blur sikit. Tapi bila blur pun nampak macam ada satu macam, tak tahulah,
Allahu a'lam bissawab lah. Macam bentuk dia je lah. Cara bentuk. Tapi bila tengok kat pillar yang dekat dengan yang rumah saya tu, tengok tak apa-apa. Dan saya macam buat dia je lah. Ini bukan gambar pokok ke bukan Situ ada pokok tak? Ada, tapi pokok bukan dari luar situ. Dia macam depan lagi. Yang betul-betul jiran saya punya lah. Oh, tapi dekat tepi tembok tu memang tak ada pokok lah. Tak ada. Ini saya nampak dalam gambar ni seolah-olah macam rambut hitam Tu pun saya tak tahu. Saya betul-betul punya zoom kan. Tengok macam saya cuba nak sedapkan hati. Saya cakap ni tak apalah. Itulah. Ni mesti pokok ke atau mungkin shadow bayang-bayang ke. Sebabnya handphone pun kalau ambil gambar kadang-kadang bergerak sedikit kan, ada kadang-kadang benda-benda sesuatu blurry yang boleh terakam Betul. Jadi selepas anda petik gambar ni, anda terperasan dalam gambar tu anda tengok, anda tengok pusing belakang memang tak ada apa-apa lah yang anda lihat dalam gambar. Memang tak ada. Sebab tu lah saya macam tak ada apa-apa. Yang ada pun adik saya dengan suami. Okey, ni persoalan Cepu Mas. Kenapa ni anda nak selfie dekat koridor rumah anda? Memang for fun tu dengan share family. Kita kalau family dah sampai rumah lah kira. Sampai that Jadi itulah nanti kita akan kongsi pada AD Junaidi. Dan mungkin sekarang ni AD tengah sibuk buat apa ni? Tengah sibuk ada drama yang akan datang ke? Nanti akan datang saya akan terlibat sama dalam Sheng Siong Live. Zaman sekolah musim kedua, Host Spectacular. Wow. Ada lagi Jus mungkin. Cik sibuk betul Abang Edi Sibuk tak sibuk lah. Cik. Okay, terima kasih. Nanti kita akan kongsi gambar tu di Facebook Ria dan kita tengoklah apa komen mendengar. Anda rasa itu mungkin bukanlah nampak hantu ke, tapi mungkin shadow ataupun bayang-bayang sebab gambar yang dipetik pun agak tidak begitu jelas terima kasih Edi. Selamat pagi. Terima kasih selamat pagi. Itu dia teman saya Edi Junaidi. Baik, saya akan kongsi gambar ni Facebook Ria 897 FM. Anda boleh lihat sendiri. Dan beliau katakan dekat situ memang tak ada pokok, tapi kelihatan seperti macam ada orang pula di sebalik tembok yang ada di belakang beliau. Okey, Casey akan berehat seketika. Kita akan kembali sebentar nanti dalam rancangan Misteri Jam 12. Kalau anda ingin berkongsi pengalaman, dipersilakan 669-11897 669-11897. Tapi ingat, rancangan MJ12 ini 100% hanya sekadar hiburan. Jangan percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Ria 897 MM. Kepada anda semua ataupun selamat pagi, 1.16 pagi dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM bersama dengan saya Casey. Dan saudara, pada pagi ini nampaknya ialah kalau sekarang satu ketika dahulu waktu-waktu macam ni nak balik rumah agak sunyi sepi ada juga estet-estet perumahan yang sunyi, yang tidak ada orang. Balik tu rasa takut. Tapi sekarang nampaknya dah bertukar keadaan yang sunyi. Seperti di kawasan Hougang. Yang mana sekarang ini sedang saya bercakap ni di Hougang, begitu ramai permainan Pokemon Go. Berada dekat kawasan estet perumahan yang dahulu sunyi, sekarang dah kecoh sampaikan polis turun untuk memantau keadaan. Nampak penangannya Pokemon ramai saya ternampak video, ternampak gambar. Wow. Macam ada perbarisan hari kebangsaan kecil-kecilan dekat kawasan Hougang. Oh, dahsyat main Pokemon macam begitu Mereka berkumpul beramai-ramai hanya untuk menangkap Pokemon. Saya ni tak buat masa ni belum lagi lah bermain permainan tersebut. Belum lagi. Saya tengah tunggu je. Mungkin kalau ada updates yang mana kita boleh beli. Bukan kita boleh usaha, tapi boleh beli. Beli CP. Kita boleh beli macam-macam benda lah untuk meningkatkan tahap kekuatan Pokemon, baru saya main. Tak ada kuasa nak jalan cari Pokemon. Yalah, macam-macam
Jadi inilah yang berlaku di Singapura pada saat ini. Okey, saudara, pada pagi ini kita juga ada teman-teman kita yang mendengar siaran ini. Kita juga ada Abang Ramlan kita sedang mendengar dari Tampines Street 41. Terima kasih pada Abang Ramlan. Kuala Rompin, Pahang, Malaysia. Syahrum Ishak. Ini secara rawak saya akan baca komen-komen anda sebelum saya baca kiriman anda. Okey, kita ada Mia Olen dari Dubai, UAE. Terima kasih kerana kembali menceriakan tengah malam. Menceriakan tengah malam dengan cerita hantu. Wow. Tak tahu pula cerita hantu ni menambahkan keceriaan. Tapi terima kasihlah juga pada Mia Olen. Terima kasih juga kepada teman-teman kita. Yang ini kiriman daripada Zulfatli. Katanya, Bro Casey sedang mendengar dengan adik saya yang sekarang ini dah takut nak pergi tandas. Ajak saya pula malas, berat tulang. Dari tadi baring je. Ini katanya Zulfatli sedang mendengar rancangan MJ12 di rumah saya Bukit Batok. Malam ni cerita semua best-best Casey. Lagu pun gerik. Terima kasih kembali. Yang ini Airil Abdul Rahim, Hogang bersama ibu bapa setia mendengar MJ12. Selamat bertugas Casey. Oh, Hogang Ini tempat Pokemon ni. Juga kita ada teman kita dari Kota Baru Kelatih, Ahmad Syaibani. Terima kasih pada Ahmad. Kita ada teman kita. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jaiman. Saya dengan isteri sedang mendengar dengan khusyuk di rumah kami di Australia. Dah duduk sini 10 tahun Casey. Ria menjadi stesen hiburan kami sepanjang hari tau. Anyway, best kisah malam ni. Terima kasih. Nabil Halaf dari Subang Jaya, Selangor. Terima kasih. Fiza Nurdin dari Puchong, Selangor. Terima kasih pada Fiza Nurdin yang sedang mendengar sekarang ini. Juga pada Nabil Halaf. Dari Bukit Batok, Zarina Jaafar. Terima kasih. Dari Ampang, Selangor, Malaysia, Alif Serbaini. Siapa lagi yang sedang mendengar? Nurul Atika. Saya Nurul Atika dari Pasir Gudang, Johor. Memang peminat setia MJ12. Mata dan ngantuk pun masih nak dengar tau. Oh ya ke? Terima kasih lah. Ini cakap tentang Johor ni. Pada 3 September nanti, 3 September kurang dari sebulan dari sekarang, Ria adalah stesen radio rasmi bagi konsert Slam yang akan berlangsung di Stadium Pasir Gudang 3 September 8.30 malam. Dan saya telah pun diberi peluang untuk menjadi pengacara dari stesen Radio Ria ni. Saya diberi peluang lah untuk menjadi pengacara konsert Slam di Johor. Boleh lah jumpa orang Johor 3 September lah. Kalau siapa yang dah beli tiket untuk menyaksikan Slam, boleh jumpa di Stadium Pasir Gudang. Okey. Yang ini kiriman daripada Marlina Sapuan. Katanya, Casey, tadi Casey ada ceritakan tentang pengawal keselamatan. Sebenarnya waktu tu saya dah tak tahan sangat nak terkucil. Tahan sampai tak boleh tahan, terpaksalah saya ganggu suami saya yang kerja pagi. Suruh temankan pergi tandas. Seram duk, kata beliau. Terima kasih pada JR Saim. Selamat malam Casey. Saya asal Singapura, sekarang menetap di Masjid Tanah Melaka. Terima kasih pada semua. Baik, kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah-kisah anda dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, pendengar Misteri Jam 12. Sebentar nanti akan saya buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini kiriman, ini berlaku kisah ini daripada mana ni? Sri Hana. Apa khabar Casey? Khabar baik. Saya nak berkongsi satu peristiwa. Ini berkenaan dengan pembantu rumah. Pada mulanya, saya agak pandang serong terhadap pembantu rumah saya.
Apa yang berlaku? Sebulan setelah dia berkhidmat dengan saya, kata Sri Hana, dengan saya untuk keluarga, kita mendapatkan dia menjadi pembantu rumah peribadi. Pembantu rumah saya ni memberitahu saya lah, katanya ada sesuatu yang tak kena dalam rumah ni. Begini Casey, pembantu rumah saya ni rajin solat. Sejak dia datang ke rumah saya sampai ke saat ini, tidak pernah pun saya nampak dia tak solat, kecuali kalau dia memang tidak boleh melakukan kewajipannya. Kalau tidak, dialah. Dan maaf cakap Casey, sekarang ni saya pun baru berjinak-jinak nak belajar bagaimana nak mendirikan solat. Sebelum ini saya sekeluarga, saya, suami, anak saya 2 orang yang kecil, semua tidak mendirikan solat dalam rumah. Bayangkan, pembantu datang, duduk dalam rumah sebulan, kemudian dia menegur. Dia beritahu, "Ibu, mohon maaf ya, kalau kata-kata saya ni mungkin menyinggung ibu. Dan saya mohon maaf, saya bukan nak jaga tepi kain, tapi saya ni dah ibaratkan ibu sebagai seseorang yang penting dalam hidup saya. Ibu, bapa dan anak-anak." Saya pun rasa macam, kenapa pula dia ni tiba-tiba macam emosi sangat ni? Apa dia nak buat ni? Dan dia pun ceritakan, katanya dalam rumah ni ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya tanya, apa yang tak kena? Dia pun ceritakan pada saya, katanya dalam rumah macam ada orang tinggalkan sesuatu, membuat keadaan keluarga dalam rumah ini tidak menentu. Jadi apa yang berlaku, saya pun marah dia. Kamu baru kerja di sini sebulan, kamu udah pikir yang bukan-bukannya. Aku tidak ingin dengar lagi kata-kata kamu ya. Maaf bu, kata pembantu rumah saya. Masuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan memang benar saya dapat rasakan. Kebelakangan waktu itulah, saya dengan suami ini masing-masing bekerja. Jadi bila balik tu, dahlah jarang jumpa. Balik rumah, masing-masing sibuk. Suami saya balik rumah sibuk main game. Tak main game, dia sibuk nanti tengok TV. Saya pula tak habis-habis dengan kerja saya. Kerja di tempat tugas saya bawa balik rumah. Kadang-kadang Facebook, kadang-kadang masuk Instagram. Jadi antara saya dengan suami dah tak ada lagi hubungan kasih sayang cinta. Dah macam automatik masing-masing buat hal sendiri. Nak keluar pergi makan, jom pergi makan. Okey jom, makan balik. Macam tu lah. Jadi ini sesuatu yang mungkin menghambat cinta yang kami ada. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, setelah hampir setahun Casey, saya menghampiri pembantu rumah dan saya tanya, Riri, kamu ingat enggak? Satu ketika dahulu Riri pernah bertanya sama ibu tentang rumah ni. Jadi pembantu rumah saya pun mengangguk kepalanya dan dia kata, izinkan saya cerita ya bu. Saya pun tanya Casey, katanya dalam keadaan rumah saya ni macam ada sesuatu yang duduk dalam rumah, membuat keluarga saya ni macam tidak begitu gembira dan bahagia. Walaupun tak ada masalah, tetapi masing-masing buat hal sendiri dan tidak pernah pun mempunyai satu perasaan sifat kasih sayang antara satu sama lain lagi. Kemudian Casey, Riri pun minta izin, katanya nak baca surah Yasin. Pertama kali dia baca surah Yasin dalam rumah Casey. Sebabnya baca surah Yasin memakan masa yang panjang. Kalau solat tu, selepas solat saya boleh suruh lah, buat tu buat ni. Jadi bila dia nak baca Yasin, dia minta izin, boleh enggak bu kalau saya baca Yasin tapi mengambil masa yang agak lama? Saya, boleh, bisa. Dia pun baca Casey. Waktu tu suami saya tak ada rumah, bertugas pada waktu malam. Anak saya kedua-duanya tidak ada di rumah.
hari Khamis malam Jumaat dan keesokan harinya Jumaat tidak bersekolah. Jadi kedua-dua anak berada di rumah nenek mereka. Dalam rumah tu hanya tinggal saya dan pembantu rumah. Pembantu rumah mula membaca surah Yasin, Casey. Duduk dalam rumah Yasin. Dia mula membaca Yasin. Dia baca. Saya rasa mungkin setengah jalan dia sedang membaca surah tersebut. Salah satu pintu bilik tidur kami dihempas dengan begitu kuat sangat. Seolah-olah memberi isyarat, lebih baik kau jalan, aku tak suka kau dekat sini. Tetap baca, Casey. Baca dan baca. Pam! Satu lagi pintu tutup dengan begitu kuat. Duduk dalam rumah tu dah lama, Casey. Tak pernah pun lah nampak orang hempas tingkap. Akhirnya sampai ke bawah, menuju ke tempat. Jadi anda bayangkan, bila pembantu rumah beliau membaca surah Yasin, sesuatu yang ada dalam rumah tu tak boleh terima, menghempas pintu bilik beberapa kali. Pembantu saya terus membacanya, malah bukan sekali, sebanyak 3 kali membaca surah Yasin. Baca sampai habis, diulang lagi. Baca sampai habis, diulang lagi. Baca sampai habis, diulang lagi. Dari situ saya ingin tahu sebenarnya lebih dalam lagi. Pembantu saya mula mengajar saya. Dan Alhamdulillah, Casey, setelah saya cuba mendirikan solat, suami saya pun sama. Anak-anak mula nak belajar. Dalam rumah, Casey, bila balik, selalunya buka pintu tengok rumah gelap. Buka lampu pun dapat rasakan rumah ni macam malap. Tapi setelah saya buat kewajipan saya, balik rumah, Casey, belum buka lampu pun, hanya dengan cahaya lampu matahari dari luar, rumah saya nampak tenang dan selesa sangat-sangat. Saya ingin berterima kasih kepada pembantu rumah saya bernama Riri yang membantu saya. Selamat tengah malam kepada semua peminat Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, itu dia kisah yang dikirimkan oleh teman kita tentang pembantu rumah yang sebelum ni beliau ialah pandang sirung. Tak ada pembantu rumah yang ambil berat. Cuma katanya seolah-olah macam faham. Kamu datang sini untuk bekerja ya. Jangan ambil ambil tahu perihal rumah tangga aku. Ya. Tapi kalau tak, kenapa ambil pembantu? Okey, yang ini kiriman daripada teman bernama Faizal. Katanya, Assalamualaikum, Gizi. Waalaikumsalam. Ini betul punya misteri. Ini berlaku 3 hari lalu. Waktu tu saya baru balik kerja pukul 1 pagi. Dari jauh tengah jalan ni, menuju ke arah kolong blok rumah saya, dekat kawasan Yishun. Saya dengar orang panggil saya, "Bang, bang, bang, bang." Saya toleh belakang. Tak ada orang, Casey. Dari mana datangnya suara tu? Itu saja kisah pengalaman saya. Okeylah, anda boleh hubungi saya sekarang. Silakan 669-11897. Jam 12.
Baik, silakan 669-11897. Hello, siapa tu? Hello Ria, siapa bercakap tu? Hello. Hello Miss. Hello. Hello Ria. Assalamualaikum, Kesi. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Okey. Nama saya Zack. Zack, ada kisah tentang apa? Panggilan dari mana, Zack? Isu. Oh, Isyun. Baru tadi cerita pasal Isyun, Okey, pengalaman anda tentang apa? Silakan. Benda ini banyak terjadi. Orang panggil tapi tak ada orang. Memang saya pun pernah kena juga, Kesi. Dia panggil macam panggil nama anda lah. Tapi saya tak pedulikan. Dekat Isyun? Isyun, bagian Isyun. Tapi yang saya cerita ni pasal ke Chani. Silakan pengalamannya. Okey. Dan tu saya dengan kawan saya pergi pancing. Tengah pancing ni, pasal saya tak boleh bilang lot berapa. Pasal banyak orang tu dah pernah pergi sana. Tadi saya tengah pancing. Tepi saya ada satu box putih. Saya tengah duduk, kawan saya tegur. Tak bro, sebelah luar siapa yang duduk? Saya cakap, sebelah tu kotak pancing. Dekat sebelah kanan tau. Saya tengok, memang ada duduk sebelah teman dengan saya kan. Kali saya tak ambil indah. Saya tak nak ambil tulis ni semua lah. Saya tahu saya cari rezeki. Tak sampai 10 minit kisi ikan naik. Kali sampai pukul 2.30 pagi. Saya toleh sebelah kiri, saya tengok saya punya box dah tak ada ikan. Habis kawan saya tegur, bro, mari kita balik lah, hati tak sedap lah. Saya cakap dengan dia, tak mau takut apa-apa lah. Kita datang sini untuk pancing, bukan cari hantu. Saya cakap, habis kawan cakap, mulut jangan terlupa, nanti betul-betul dah nampak. Saya cakap, aku memang dah nampak. Saya cakap, saya memang dah nampak lah. Sebab apa saya nak takut kan, pasal saya pun bekas budak Kuda Kepang, saya tahu lah. Habis kawan saya cakap, aku nak balik lah, aku tak boleh tahan lah. Seram sangat lah, dah tengok nampak kan. Dia cakap, kau nampak apa? Saya cakap, dia nampak kak sama pocong lah. Dah tu duduk sebelah saya. Dia cakap, dia tak kacau. Sebab apa kita nak takut? Tak sampai 5 minit saya toleh, dia dah hilang. Dia tinggalkan barang-barang pancing, dia tinggalkan saya. Dia terus kat bus stop. Saya panggil, saya buat wudu, saya tinggalkan barang-barang pancing saya. Saya pergi tarik dia. Dia boleh cakap dengan saya apa tahu dia. Aku tak nak pancing kat situ. Pasal situ tempat rumah hantu. Kali saya toleh belakang, lah rumah kosong lah. Itu je lah. Jadi ikan-ikan yang tangkap tu, balik ada ikan ke tak ada ikan? Balik kita tinggalkan gitu je lah. Bawa balik pancing aja. Terima kasih Zack. Sama. Selamat pagi. Baik, yang ini kiriman daripada Puan Hapsa ataupun Puan Haja Hapsa. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Terutama sekali Puan nak ucapkan Alhamdulillah kerana MJ12 kembali. Suka sangat dengan rancangan ini. Maklumlah, Puan ni suri rumah sepenuh masa. Malam-malam ni baru dapat dengar radio dan ada rancangan MJ12 ni sedikit sebanyak. Kita boleh dengar pengalaman orang, tapi memang benar kata Casey, jangan mudah percaya. Tapi ada juga yang boleh diambil iktibar, dijadikan sebagai satu pengalaman yang baik. Puan nak kongsi pengalaman Puan. Ini berlaku ketika katanya di sini Puan bercuti. Puan Hapsa lah. Ini bercuti di Australia lebih kurang 2-3 tahun yang lalu. Hanya berdua dengan suami saja. Pergi Australia, menetap di salah sebuah hotel di Melbourne. Jadi dalam hotel tu ada bilik isi. Ia seperti apartmen.
Jadi kat sana tu Puan akan masak lah. Masak, belilah bahan-bahan apa yang boleh kita masak, kita masak. Sebab nak cari makanan halal tu agak susah. Yang ada pun selalu dekat Australia ni tak habis-habis 24 jam kebab. Nanti kebab jadi amboi Puan Hapsah bergurau senda di pagi raya. Jadi saudara, kata Puan Hapsah tinggal di sebuah apartmen 2 bilik dan ada dapur untuk masak. Waktu tu ingat suami sedang menonton TV. Puan dekat dapur. Jam waktu Australia sekitar jam 8 lebih malam. Tengah potong-potong sayur, tiba-tiba dalam bilik tengah potong-potong sayur, tiba-tiba suami masuk ke dalam bilik. Puan tak perasan yang suami dah masuk dalam bilik ni. Tengah ambil barang lah. Jadi Puan pun potong-potong nampak suami masih duduk dekat sofa dalam sebuah apartmen yang kami sewa di Australia. Jadi cakaplah dengan suami, berbual dengan suami ni. Abang, gini, tok potong. Abang tu lah gini, cerita dengan suami. Tiba-tiba tengah potong, suami keluar dari bilik. Kemudian suami sambil jalan. Wah, rancak awak berbual dengan siapa? Awak tak perasan ke saya masuk dalam bilik? Kata suami, saya bu, tadi nampak abang duduk. Yalah, tadi saya duduk sini. Tadi masuk bilik kejap. Saya pergi ambil barang, cas handphone sekali. Puan mati-mati tak percaya yang tadi suami tidak duduk di depan. Ketika suami katanya berada dalam bilik, depan ni memang tak ada orang. Tapi Puan cakap, Puan Hapsah kata, nampak dengan jelas abang tengah duduk bang. Tak adalah, saya dah masuk bilik lah. Sampai ke saat ini, Casey. Adakah mungkin selisih waktu apabila suami masuk tu, suami ingatkan Puan berbual seorang diri, ataupun memang benar-benar, Casey, dekat depan tu ada pelanduk dua serupa. Oh ya, hari ini hari Khamis, malam Jumaat. Pada malam Jumaat Kliwon, aku pulang liwat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir, dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut panjang botak atasnya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu. Ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan duluan. Melihat celana kedodoran. Malam Jumat yang selanjutnya, ku bermaksud liwat lainnya, malah nyasar ke hutan rimba, tempat setan berpesta pora. Ampun deh. Gak lagi-lagi deh, malam Senin aja liwatnya. Dia lagu Malam Jumaat Kliwon ya. Pada malam Jumat Kliwon. Dia nampak dia sampai terkucil Baik, 669-11897, silakan hubungi saya sekarang berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Something's very wrong. Misteri Jam 12. Yang ini sebelum saya jawab panggilan, datangnya daripada Norman. Kata beliau di sini, KC, dalam bilik saya ni ada banyak poster-poster band-band yang saya suka lah. Dan saya tampal dalam bilik sebagai perhiasan. Biasalah, waktu tu zaman muda-muda, KC. Kemudian saya pernah ditegur oleh seseorang yang katanya poster-poster macam ni jangan tampal. Nak poster-poster muka orang ni, katanya mengundang jin untuk datang ke rumah. Saya pun sebenarnya tak percaya, Kisi, dengan apa yang dikatakan. Saya angguk-angguk je lah. Yelah. Kata nak buka. Tapi tak buka-buka, Kisi. Poster tu masih lagi tampal dalam bilik. Masih lagi, Kisi, menjadi perhiasan utama dalam bilik saya.
Saya memang suka dengan lagu-lagu berat-berat Casey, band-band metal. Itulah poster yang ada pada dinding bilik saya. Pada satu hari, katanya setelah ditegur, saya tak percaya. Saya angguk-angguk je lah. Ya kan sajalah. Kemudian, apa yang berlaku apabila ibu dengan abah saya tidak ada di rumah? Mereka keluar dan belum lagi pulang. Waktu tu saya baru balik dan sekitar jam 6.45 petang. Jadi saya pun ambil tuala, letak beg tepi, ambil tuala, masuk ke tandas di bahagian dapur rumah untuk mandi. Tiba-tiba saya dengar dalam bilik saya ada televisyen. Televisyen tu menyala, Casey. Sebabnya tandas yang saya mandi ni tingkapnya, kalau bilik saya buka TV agak kuat sedikit, boleh dengar daripada tingkap bilik tandas. Boleh dengar daripada tingkap tandas di ruang dapur rumah. Dan setelah itu saya pun keluar dari tandas, dah lap kering, kata beliau, berjalan menuju ke arah bilik. Televisyen saya menyala dengan sendirinya, Casey. Tak tahu siapa yang tekan. Saya pun ambil remote, saya tekan untuk tutup TV itu. Kemudian saya nak jalan keluar, nak ambil pakaian saya. Tiba-tiba TV itu menyala sekali lagi, Casey. Dipendekkan cerita, terus daripada rasa tak takut menjadi takut, Casey. Kemudian suaranya dikuatkan dengan sengaja menjadi lebih takut. Akhirnya saya rasa kemungkinan ada benar poster-poster wajah-wajah band-band player milik yang saya suka ni. Saya pun mengambil inisiatif untuk menanggalkannya daripada dinding-dinding rumah saya. Dan kemudian keadaan rumah tu makin baik, tapi saya janggal, Casey. Sebab setiap hari tidur mesti menghadap poster. Itulah pengalamannya. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, saudara. Terima kasih pada teman-teman yang lain. Kita juga ada siapa lagi ni yang sedang memantau Facebook Ria. Sebentar saya nantikan panggilan anda. Terima kasih pada Syafiq Aizat. Casey, saya Syaf dari Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Awek saya marah dengan MJ12. Tapi saya tak kira sebab saya minat gila dengan rancangan MJ12. Terima kasih pada anda. Terima kasih pada Syafiq Aizat. Ya. Kita juga ada teman yang bernama Putra. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya sedang menjaga sebuah bangunan di Singapura. Saya ini bekerja sebagai pengawal keselamatan pada waktu malam dengan member saya. Kami berdua saja. Jemput minum kopi, siap kirim gambar lagi. Jemput minum pada anda. Selamat bertugas pada anda. Kisah malam ni semua seronok, best. Saya pun ada pengalaman sendiri, tapi tak naklah Casey saya kongsi sebabnya tak seram mana pun. Itu dia. Terima kasih. Kalau tak kisahlah, bukan anda nilaikan, pendengar-dengar dan sama-sama mungkin menilaikan lah. Yang ini kiriman daripada teman Rafiza katanya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 2 hari lepas saya sedang tengok cermin. Waktu tu balik kerja lewat. Jadi selepas saya mandi sekitar jam 7 lebih malam waktu maghrib, Casey. Sedang saya tengok cermin untuk keringkan rambut saya. Rambut saya panjang. Beliau menggambarkan di sini lah. Rambutnya panjang. Kemudian kepalanya disengetkan. Jadi rambut tu jatuh sebelah mungkin bahu kanan ataupun bahu kiri. Kemudian ambil hair dryer dan tiup untuk keringkan rambut. Tengah gosok. Saya tak bohong, Casey. Tangan saya satu tengah pegang-pegang rambut. Pegang-pegang untuk keringkan rambut. Tengah pegang-pegang, keringkan rambut. Di celah rambut saya bila saya tarik perlahan-lahan dan lepaskan, ternampak macam ada orang jenguk daripada refleksi cermin. Terus saya matikan hair dryer. Keluar, tak kisahlah. Saya duduk bawah kipas untuk keringkan rambut. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello, selamat pagi.
Oh, Casey. Ya, Selamat pagi. Siapa tu? Nama saya Azrul, Casey. Azrul dari mana panggilan ni? Daripada Pasir Gudang, Casey. Pasir Gudang. Okey, ada kisah tentang apa? Silakan. Baik, kisah saya bagi saya dalam semua hidup saya ni memang antara yang paling seram. Saya nak kongsikan dengan semua pendengar. Baik, satu malam, satu sekali tu saya balik lewat malam, Casey. Waktu tu saya muda lah, belum berkahwin. Jadi saya balik lebih kurang jam 12 malam. Mak saya pernah beritahu saya lah. Dia kata, tidak, kalau nak balik jangan balik dengan pukul 12. Kalau nak lepaskan. Tapi malam tu saya balik, keluar dengan kawan saya. Saya balik jam pukul 12. Saya pun naik atas. Saya pun dengan tak baca doa, dengan tak baca apa semua, saya pun masuk rumah. Jadi bila saya naik atas, saya masuk bilik, saya tidur. Tak sempat saling baju semua dan tidurlah, Casey. Jadi apa yang berlaku, Casey? Lepas masa saya tidur tu, saya dapat tidur lelap-lelap sikit. Saya buka, saya tengok ke kiri, Casey. Masa dekat atas katil tu, saya tengok ada perempuan baju putih, tinggi tak tinggi, Casey, bawa lebih kurang bahu, sangat rendah, rambut panjang. Jadi apa yang berlaku, saya ingat benda ni mimpi. Saya cubit perut saya, Casey. Saya cubit sampai saya rasa sakit. Saya cuba tidur lagi. Bila saya bangun lagi, saya tengok ada lagi lelaki dekat dengan saya, Casey. Jadi apa yang berlaku, pada besok harinya, Casey, mak saya tanya, bapak saya tanya, adik saya tanya, tak boleh tidur ke semalam, asal? Rupanya saya cakap, semalam saya ada mimpi benda tu. Saya ingat mimpi. Rupanya mak saya cakap mungkin betul. Pasal saya tak masuk rumah, langkah kanan, tak baca doa. Itulah dia kisah cerita saya yang sangat menyeramkan. Jadi dia singgah sekejap lah. Nasib baik dia tak tinggal Saya rasa macam tu lagi sih. Pasal mak saya duk pesan langkah kaki kanan, baca 4 kul. Itu yang paling penting sebenarnya. Terima kasih Terima kasih, kembali. Itu dia teman kita dari Pasir Gudang. Yang ini kiriman daripada pendengar. Katanya di sini, Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Adelina. Saya nak berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Ini berkenaan dengan mak saya yang tinggal bersama dengan saya. Baru waktu itu habis sesi rawatan, yang mana dibacakan ruqyah. Dalam tubuh mak saya ada orang hantar barang, Casey. Alhamdulillah, dipendekkan cerita, pakai ini dapat membantu mengeluarkan barang ni dari tubuh. Kemudian dikuncilah di pagar rumah daripada pintu tingkap-tingkap yang ada. Orang akan cakap, boleh masuk tingkap apa, boleh masuk pintu apa. Tapi di pagar tu maksudnya dah tak boleh masuk. Mereka kalau cuba paksa tembus, mereka akan terbakar dan mati. Jadi, pakar tu ada nasihatkan. Ini berlaku setelah rawatan. Pakar tu kata pada saya dengan keluarga, mak saya dah lemah sangat. Dah terlampau lemah sampaikan terbaring dekat atas katil, tertidur, Casey. Jadi pakar tu pun ceritakan dan beritahu saya dengan suami. Begini katanya, ni Alhamdulillah, saya dapatlah tolong keluarkan barang dalam badan mak awak. Ada orang hantar. Tapi yang penting sekarang, rasanya tak ada lagi lah barang dalam tubuh dia. Tapi saya minta bantuan. Malam ni, dia akan datang. Tapi jangan takut. Dia tak boleh masuk dalam bilik ini. Dia tak boleh masuk dalam ruang tamu. Dia tak boleh masuk dekat dapur, tingkap dapur dan sebagainya. Bila dia datang, kadang-kadang boleh nampak. Kadang-kadang cuma dengar suara. Kadang-kadang cuma rasa je. Tahu-tahu berdiri dekat tingkap, meremang bulu rumah. Tak tahulah apa yang akan terjadi malam ni. Kalau nampak, kalau dengar, maupun kalau dapat rasa. Apa pun, kalau dengar orang beri salam, jangan terus buka pintu, jangan jawab salam. Tengok dulu ada orang tak ada orang. Kata perawat itu kepada saya. Jadi dia pun pulang ke rumah. Saya, suami dengan bapa, katanya saya suami dengan bapa saya lah, duduk dan kita saling bercakap, berbincang antara satu sama lain.
Dan mak saya sedang terbaring, katanya, di atas katil. Malam hari tiba. Kami pun cuba lupakan apa yang berlaku awal tadi tentang rawatan yang dijalani oleh mak. Duduk dekat ruang tamu, sedang menonton TV saya, suami dengan bapa saya. Tiba-tiba kami dengar dengan jelas. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12 yang dialami pengalaman ini. Dia dengar dengan jelas. Saya dengar suara orang seolah-olah mengembuskan nafas angin. Saya cuit suami. Kemudian suami tengok saya bisik. Abang dengar tak suara? Suami angkat bahu, tak dengar. Giling kepala. Tak apa. Pendengar Misteri Jam 12. Tengah duduk lagi, ada orang ketuk pintu. Bapa saya. Siapa pula datang malam-malam ni? Kemudian saya bersuara. Pak, hati-hati Ingat tak tadi Pak Usman jawab? Maaf. Pak, hati-hati Ingat. Saya pun tengok bapa saya bangun daripada kerusi setelah dengar orang ketuk pintu. Saya ingatkan dia. Pak, hati-hati Ingat tak tadi Pak Usman ingatkan kita jangan buka sembarangan. Bapa saya jalan dekat pintu, tengok dekat lubang pintu. Toleh belakang tengok saya dengan suami giling kepala, memberi isyarat yang dekat luar tak ada orang. Kemudian bapa saya cakap, kau tengok mak kau kat dalam. Saya pun bangun, masuk bilik, tengok mak tengah tidur. Tarik selimut nak selimutkan mak. Terpandang dekat tingkap. Casey dekat tingkap bilik mak. Saya tak bohong, Casey. Nampak sesuatu yang menyerupai makhluk pocong. Dengan wajah kain berkafan, Casey. Menutupi wajah bahagian kiri dan kanan. Hanya nampak mukanya saja. Yang menakutkan, wajah putih pucat. Bila dah ternampak, saya pun tak boleh pekik, saya kawal. Bayangkan dia masuk, ternampak tengah tarik selimut, terpandang, ternampak dia. Tutup mulut, takut saya pekik, mak saya terbangun, mungkin mak saya pun kena sampuk balik. Saya keluar. Duduk dekat ruang tamu. Setiap saat saya toleh belakang tengok bilik, katanya. Setiap saat toleh belakang tengok bilik. Alhamdulillah, gangguan tu datang untuk beberapa malam sebenarnya, tapi tak dapat masuk ke dalam rumah kami. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Jadi itu dia, saudara. Banyak kisah yang saya terima, kiriman email yang saya kongsi dengan anda. Terima kasih pada semua. Jumpa anda malam ini 10 malam, iaitu 10 malam sampai 2 pagi macam biasa dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Pada yang sedang memantau Facebook DJ Casey, terima kasih diucapkan. Selamat malam kepada yang nak tidur, selamat bertugas. Seperti Ahmad Firdaus, terima kasih Casey sebab adakan rancangan kembalikan rancangan ini tiap-tiap malam. Saya dengar, lagi-lagi pula saya bekerja seorang diri. Wah, berada kita seorang diri Ahmad Firdaus dalam opis dekat dengan Changi Alps pula tu, berdekatan Changi Coast Road, banyak berterbangan.
Apa yang dimaksud berterbangan? Adakah dimaksudkan Cik Lipas ataupun Cik Ponti Lipas? Terima kasih sekali lagi. Harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang dikongsi sama pada rakan-rakan yang sedang mendengar. Saya jumpa anda esok malam dalam Misteri Jam 12.